Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Ahli Jabatan Kuasa, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita dipertemukan pada hari ini. InsyaAllah dalam waktu yang singkat ini kita berkongsi sedikit berkenaan dengan beberapa ayat Al-Quran yang saya ingin mengajak tuan-tuan untuk bersama-sama kita tadabbur. Mudah-mudahan ia yang bermanfaat. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab ni kita semua tahu peristiwa yang paling sinonim dengan bulan Rajab adalah peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama yang menceritakan tentang peristiwa Isra' baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Biasa-biasa ayat ni semua orang hafal. Biasa tiap-tiap tahun kita akan bincang pasal ayat ini. Oleh kerana waktunya terbatas, saya pergi kepada cara yang ringkas saja, iaitu latar belakang kepada ayat ini. Ramai orang menyebut Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj kerana untuk menghiburkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum peristiwa tersebut berlaku satu tahun yang rata-rata orang sebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan ramai juga orang sebut Amul Huzni disebabkan oleh kematian isteri Nabi yang tercinta, iaitulah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian meninggal juga bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Amul Huzni. Tetapi yang menarik apa yang disebutkan oleh almarhum Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kurang bersetuju Amul Huzni, tahun kesedihan tu disebabkan dua kematian. Dia tak setuju. Dan saya setuju dengan pandangan almarhum Said Ramadan Al-Buti yang tak setuju kalau tahun itu dinamakan tahun kesedihan disebabkan dua kematian ini. Tetapi Syekh Ramadan kata Amul Huzni adalah kerana dinamakan tahun kesedihan itu adalah kerana tahun itu pintu dakwah tertutup sama sekali, dan untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah kepada orang musyrikin Mekah menjadi bertambah sukar. Itu yang menyebabkan Nabi sedih, dan itu yang sepatutnya disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Tapi kalau dua kematian, sedih memang sedih, tapi tidak sampai dinamakan Amul Huzni. Sebab kalau nak bab meninggal ni daripada kecil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah biasa dengan kematian. Lahir-lahir saja bapanya Abdullah sudah tiada. Kemudian masa dia umur yang kecil lagi, dalam perjalanan balik ke Mekah, ibundanya Siti Aminah meninggal di satu tempat namanya Abwa. Maka kematian ni tidak menjadikan tahun itu tahun kesedihan, tapi sedih memang sedih. Tetapi yang menyebabkan betul-betul disebut Amul Huzni
Profesor Syed Ramadan Al-Buti kata kerana nak menyampaikan dakwah, menyampaikan kalimah la ilaha illallah itu bertambah sukar. Dan disebutkan juga hikmah dimatikan dua orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana supaya nanti dakwah Nabi yang berjaya tidaklah dikata oleh orang di belakang hari bahawasanya dakwah Nabi ini berjaya sebab dua orang ni bantu Nabi. Sebab tu dimatikan awal. Semata-mata untuk apa? Supaya dakwah Nabi itu nampak semata-mata berjaya adalah kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan nampak ada unsur mukjizat di situ. Syekh Ramadan kata dalam kitab Fiqh Sirah, dia kata peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini mesti di-highlightkan unsur mukjizat tu. Nabi memang orang biasa, tapi tak biasa macam kita. Unsur mukjizat tu mesti diketengahkan. Tak boleh semata-mata kita Nabi ni orang yang bijaksana, orang yang pandai berpolitik, betul. Tetapi unsur mukjizat tu mesti diketengahkan. Itulah yang membezakan seorang Nabi dan Rasul dengan orang-orang biasa. Sebab Nabi ni hidup dia diliputi oleh mukjizat. Dan sudah tentu salah satu mukjizat yang paling besar adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan tengok dalam perkataan Subhana. Pada awal surah Al-Isra tu Subhana. Subhana ni kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dia disebut sebagai isim masdar. Isim masdar dari situ terbentuk past tense sabbahanillah. Terbentuk juga present tense yusabbihulillah. Terbentuk juga kata perintah fi'il amal namanya fasabbih. Tapi subhana ni dia tak ada kaitan dengan waktu. Kalau sabbahanillah past tense ada kaitan dengan waktu, dah berlalu. Yusabbihu fi'il mudhari ada kaitan dengan waktu, iaitu sekarang dan berterusan. Fasabbih kata perintah sekarang. Tetapi subhana dia tak ada kaitan dengan waktu. Maksudnya apa? Maknanya kalau sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampailah ke manusia yang terakhir dimatikan oleh Allah SWT, satu orang pun tak beriman, satu orang pun tak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka Allah dengan sendirinya tetap maha suci. Allah tetap maha suci. Itu makna isim masdar. Dia tak ada kaitan dengan waktu. Kemudian saya nak ajak tuan-tuan tengok perkataan barakna haulahu. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis tu dekat sekitar Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa tu barakna haulahu. Maknanya apa barakna haulahu? Diberkati sekelilingnya. Apa makna diberkati sekelilingnya? Kalau kita tengok masjid Lima Kedai ni, kalau dalam kawasan Pagar ni, kalau orang cakap kawasan masjid ni barakah, wajarlah kawasan masjid, tanah wakaf khusus untuk masjid, wajar. Tetapi dalam Quran bila Allah membicarakan tentang barakna haulahu, ulama tafsir kata barakna haulahu bukan merujuk kawasan yang kecil tu, tetapi barakna haulahu sekitar tu bermaksud 4 tempat yang dulu dinamakan dengan satu nama, namanya Syam. Sekarang Syam sudah berpecah. Maka barakna haulahu itu merujuk kepada 4 tempat. Mana dia? Palestin, Jordan, Syria dengan Lebanon. 4 tempat ni asal namanya Syam. Jadi barakna haulahu tu maksudnya 4 tempat. Ada ulama tafsir yang berkata macam ni, iaitu Jordan, Syria, Lebanon, Palestin. Ini namanya asalnya dulu namanya satu, iaitu Syam. Barakna haulahu. Kerana apa diberkati? Kerana dalam riwayat mengatakan jumlah para nabi dan rasul 124,000. Kalau kita kata barakna haulahu, maknanya apa? Maknanya majoriti para nabi dan rasul, dan kita pun tahu kebanyakan daripada nabi dan rasul min Bani Israel. Jadi barakna haulahu bermaksud ramai para nabi dan rasul diutuskan ataupun dilahirkan di sekitar 4 tempat ni.
Tuan-tuan bacalah kitab mana pun, daripada yang paling sahih sampai yang paling palsu, tuan-tuan tidak akan sekali-kali jumpa ada pandangan mengatakan Nabi ini sekian-sekian berasal daripada 5 kedai. Tak ada. Betul, berasal daripada Johor Bahru ke, hatta berasal daripada Indonesia, tak ada. Tetapi kebanyakan para Nabi dan Rasul, dia diutuskan ataupun dilahirkan di sekitar 4 tempat ni. Barakna haulahu. Di mana? Palestin, Jordan, Syria dengan Lebanon, Lebanon. Betul, 4 tempat ni. Maka di situ disebut barakna haulahu. Itu satu. Selain daripada itu, barakna haulahu juga boleh bermaksud apa? Bila para Nabi dan Rasul ramai yang diutuskan di kawasan tersebut, maka sudah barang tentu wahyu-wahyu ni turun menghujani kawasan sekitar situ. Termasuklah kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kan? Dia punya penurunan wahyu itu di sekitar situ saja. Sekitar situ. Maka wahyu menghujani kawasan tersebut. Maka dia juga salah satu sebab disebut sebagai barakna haulahu, diberkati di sekeliling. Kemudian pergi lagi perkataan apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kebesaran kami. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kita baca tafsir, maka apa yang disebutkan oleh para ulama memang kita tak terfikir. Tuan-tuan, kita ni belajar sekadar apa yang kita tahu. Kita cuba fikir baca linuriyahu min ayatina, Allah nak tunjuk keagungannya. Maka dengan akal yang saya ada, yang cetek ni, saya pun cuba faham linuriyahu min ayatina maknanya, oh, Allah nak tunjukkan kebesaran. Nabi naik burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan secepat kilat Nabi sampai. Itu menunjukkan kebesaran. Tetapi rupanya menunjukkan kebesaran bukan sekadar itu. Itu kecilnya hal. Bagi Allah Taala kecilnya hal. Burak, barkun. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulmatun wa ra'dun wa barkun. Barkun tu mana apa? Sifat burak tu dia seperti kilat. Sebab tu boleh pergi cepat saja. Barkun, burak, kilat. Tuan-tuan, Jadi linuriyahu min ayatina bukan bermaksud semata-mata naik burak, jumpa dengan para Nabi dan Rasul. Nabi naik burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditemani oleh Jibril. Dalam pertengahan jalan tu Nabi nampak Nabi Musa AS sedang solat di dalam kuburnya, sedang solat di dalam kuburnya. Sampai saja di Masjidil Aqsa, Nabi ni Sayyidul Mursalin, penghulu segala para Nabi dan Rasul. Maka bila sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi ni jadi superstar lah. Benar? Superstar. Macam tuan-tuan lah, Masjid Fatah ni, 5 kedai ni, panggil satu ustaz yang tak pernah ada kat Johor Bahru ni. Tengok dekat YouTube aja. Tengok kat YouTube je. Sekali sampai kat sini, dia dah jadi superstar lah. Semua orang nak ambil gambar, semua orang nak dengar ceramah dia, tuan-tuan. Begitulah juga ibaratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai saja dekat Masjidil Aqsa, maka Nabi berjumpa dengan para arwah. Linuriyahu min ayatina, Allah nak tunjukkan kebesaran itu. Maksudnya apa? Nabi datang ke Masjidil Aqsa, berjumpa dengan para arwah, Nabi dan Rasul yang jumlahnya 100,000 lebih. Nabi-Nabi yang kita tak pernah dengar pun ada. Yang kita pernah dengar 25 orang aja dalam Al-Quran. Tapi Nabi ni dipertemukan dengan para Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa, dan Nabi mengimamkan solat bersama para Nabi dan Rasul. Itu adalah linuriyahu min ayatina, iaitu Nabi ditunjukkan kebesaran Allah Taala. Kerana apa? Kerana watak-watak dalam Al-Quranul Karim, yang ada dalam Al-Quranul Karim, Nabi berjumpa dengan watak-watak itu di Masjidil Aqsa. Nabi berjumpa. Disambung lagi dengan peristiwa Mi'raj, Nabi berjumpa lagi dekat setiap langit dengan 8 orang Nabi. Langit pertama Nabi akan berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi akan berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya.
Langit ketiga, Nabi akan berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Nabi akan berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Nabi akan berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Nabi akan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Nabi akan berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Kemudian linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan kebesaran. Tuan-tuan, antara surah yang turun dekat Mekah, surah apa? Surah Yusuf. Antara surah yang turun di Mekah, surah Yusuf. Nabi bertemu dengan surah Yusuf, seolah-olahnya Allah nak mengatakan apa? Ya Muhammad, seolah-olah Allah nak mengatakan apa kepada Nabi? Ini watak yang disebutkan dalam surah Yusuf. Inilah Nabi Yusuf yang diuji dengan penuh kesabaran. Diuji. Sebab tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan tengok daripada Quran tu, kisah para Nabi dan Rasul, kesimpulan yang paling besar apa dia? Daripada cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ismail, kesimpulan yang paling besar apa ulama sebut? Kesimpulan yang paling besar daripada cerita para Nabi dan Rasul, ulama sebut adalah kesabaran. Kesimpulan yang paling besar, kesabaran. Ceritanya banyaklah, tapi kesimpulan yang paling besar, kesabaran. Nabi ni dibawa Isra dan Mi'raj sebab apa? Sebab nak suruh sabar. Sebab apa nak suruh sabar? Pintu dakwah tertutup. Pergi ke Taif, dibaling batu, dibaling kayu, dibaling pasir, sampai Nabi angkat tangan. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Nabi angkat tangan. Sebab apa? Sedih. Sedih sebab apa? Diuji dengan pintu dakwah tertutup. Satu-satunya sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, satu-satunya sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, perkara yang adalah sedikit mengembirakan Nabi, apa dia? Iaitu ketika Nabi balik daripada Taif dalam keadaan kakinya luka, satu-satunya yang mengembirakan Nabi, Nabi berjumpa dengan satu orang namanya Adas. Itu je yang boleh mengembirakan Nabi, Adas. Adas ni masuk Islam sebab terpegun dengan Nabi SAW. Nabi baca Bismillah. Kemudian Nabi tanya dia, kamu daripada mana? Dia kata daripada satu tempat namanya Nainawa. Maka Nabi kata, oh saya ada satu saudara kat sana namanya Yunus bin Matta. Maka orang ni kata, wah, kalau dia boleh kenal Yunus bin Matta, bermakna dia ni tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Nabi dan Rasul, masuk Islam. Satu-satunya perkara yang menggembirakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Nabi diuji dengan kesabaran. Maka peristiwa para Nabi dan Rasul ni, kesimpulan yang paling besar adalah sabar. Tuan-tuan tengok dalam Quran, Nabi Allah Zulkifli sebagai contoh, Zulkifli. Nabi Allah Idris dengan Nabi Allah Ilyasa. Tiga Nabi ni, tiga-tiga ni namanya ada dalam Quran, tapi ceritanya kita tak tahu. Tuan-tuan tengok dalam Quran, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa, tiga-tiga namanya ada dalam Quran, tapi ceritanya kita tak tahu. Mana ada kita tahu? Nabi Idris kita tahulah, ada riwayat kata Idris tu dari perkataan darasa. Nabi Idris ni orangnya kuat belajar, suka belajar, ilmu astronomi semua, Nabi Idris. Orang yang pertama menggunakan pensel menulis ni Nabi Idris. Itu je yang kita tahu. Tapi cerita selain itu kita tak tahu. Berbeza dengan Nabi Ibrahim kita tahu, Nabi Ismail kita tahu, Nabi Nuh AS kita tahu. Tapi tiga Nabi ni tak tahu. Tapi sungguh pun kita tak tahu tiga orang Nabi ni namanya disebut. Tapi apa yang kita tahu? Satu yang kita tahu, iaitu nama-nama mereka ni diletakkan sebaris dengan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail kita tahu Nabi antara Nabi yang kuat dia punya kesabarannya. Antara kesabaran dia apa? Bila bapa dia Nabi Ibrahim kata, wahai anakku, aku bermimpi kena sembelihkan kamu, kena sembelihkan kau. Bila mimpi tu wahyu lah, wahyu. Nabi Ibrahim ni, para Nabi dan Rasul, mimpi tu adalah wahyu. Maka apa jawab Nabi Ismail? Nabi Ismail kata, ya abatif alma tu'man, wahai bapa kesayanganku, lakukanlah. Satajiduni insyaAllah
satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku daripada kalangan orang yang sabar. Tuan-tuan tengok Nabi Ismail, dia tak kata satajiduni insyaallah sabiran, kau akan dapati aku orang yang sabar. Tidak. Tapi dia kata minas sabirin, aku dari kalangan orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Maknanya dalam fikiran Nabi Ismail tu dia ada maklumat, bukan aku seorang yang sabar. Ada nabi-nabi dan rasul lain yang sabar. Sudah ada maklumat dalam fikiran Nabi Ismail. Sebab tu lafaz ayat itu minas sabirin. Satu-satunya dialog Nabi Ismail dalam Al-Quran. Ceritanya banyak. Buat Kaabah dengan Nabi Ibrahim, tuan-tuan, banyak. Ditinggalkan dengan maknya dekat tengah padang pasir, banyak. Tapi satu-satunya skrip ataupun dialog yang dirakamkan dalam Al-Quran keluar daripada mulut Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerana apa disebutkan minas sabirin? Bermakna ada maklumat dalam fikiran Nabi Ismail, bukan aku seorang yang sabar, tetapi ada lagi yang sabar dan aku salah satu. Bukti dia kata salah satu apa? Minas sabirin, dari kalangan orang yang sabar. Sebab itu Nabi ni bila peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, antaranya Nabi nak dipertemukan dengan watak-watak yang disebutkan dalam Al-Quran, sama ada sudah disebutkan ataupun belum disebutkan, supaya untuk memperkukuhkan hati dan jiwa bagi Nabi SAW, supaya kesabarannya di tahap yang paling tinggi. Anda tengok, dipertemukan dengan Nabi Yusuf, kan? Pada langit yang ketiga jumpa lagi dengan Nabi Yusuf AS. Dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi dah baca belum kisah Nabi Yusuf? Dah. Uqtulu Yusufa agitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Masa dia kecil lagi, Nabi Yusuf sudah diuji, yang mana abang-abang dia kata pergi bunuh Yusuf ni, kita bunuh Yusuf ni, ataupun kita campak dekat tempat yang jauh. Kemudian bapa kita yang namanya Nabi Yaqub tu, dia akan mengalihkan dia punya perhatian kepada kita, kemudian kita bertaubatlah. Wa takunu min ba'di qauman salihin. Ramai tak berlaku macam sekarang ni? Ramai buat dosa dulu, kemudian kita taubatlah. Ini perangai abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Wa takunu min ba'di qauman salihin. Dan diuji sejak daripada kecil, nak menggambarkan kecilnya Nabi Yusuf. Diuji tu sampai-sampai ketika mana abang dia bertemu dengan Nabi Yusuf semula, masa Nabi Yusuf dah jadi raja, dah jadi menteri, abang dia tak kenal dia. Sebab apa tak kenal? Sebab masa dibuang tu terlalu kecil. Kalau dibuang umurnya macam tingkatan 2, tingkatan 3, kalau umur dah besar tu, tuan, umur dah 20 lebih, 30 lebih, insya-Allah wajah tu tak lagi jauh. Buktinya ada juga saya jumpa kawan-kawan saya masa sekolah rendah lagi. Sekolah rendah dah jadi darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2. Sekarang kalau jumpa dikenal lagi. Maknanya wajah tu tak lari. Bermakna apa? Saya anggarkan Nabi Yusuf ni ditinggalkan sebelum masuk darjah 1 lagi. Sebab tu abang dia tak kenal. Lari jauh muka dia. Punyalah kecil. Diuji dengan kesabaran. Diuji dengan kesabaran. Sebab tu Nabi dipertemukan antaranya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang akan berlaku macam mana pula? Yang akan berlaku, Nabi diperkukuhkan hati dan jiwa Nabi ini untuk menghadapi situasi-situasi yang Nabi akan menghadapinya. Antaranya apa? Linuriyahu min ayatina. Antaranya Nabi dia berada di Mekah. Tak lama lagi balik daripada Isra dan Mi'raj, Nabi akan berhijrah ke Madinah. Nanti dekat Madinah akan difardukan pada tahun yang kedua hijrah, akan difardukan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam. Akan difardukan ibadah puasa. Tuan-tuan, pada tahun kedua hijrah difardukan ibadah puasa. Apa yang berlaku pada tahun kedua hijrah tu pada orang Islam? Pada tahun yang pertama berpuasa tu, orang Islam pada hari yang ke-17 Ramadan terpaksa pergi perang dengan Nabi SAW, perang Badar. 16 hari baru belajar puasa. Hari ke-17 sudah kena pergi perang dengan Nabi SAW. Apa kaitan dengan linuriyahu min ayatina? Iaitu
Masa peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj itu Nabi dipertemukan dengan para arwah Nabi dan Rasul, antaranya Nabi Daud alaihissalam. Nabi-Nabi yang kita tak pernah dengar pun Nabi jumpa. Saya buat satu contoh. Tuan-tuan tengok nanti dalam Quran 246 sampai 251 surah Al-Baqarah. Kalau saya tak silap lah 246 251. Tuan-tuan cerita baca tu, terjemahan pun cukup, tuan-tuan boleh faham. Cerita tentang apa? Cerita tentang Talut. Talut ni, macam mana cerita Talut ni boleh timbul? Nabi Musa wafat. Nabi Musa wafat, orang Bani Israel tak ada Nabi dan Rasul. Salah satu Nabi yang ada pada waktu itu, yang tak disebutkan namanya, tapi dalam kitab tafsir disebutkan. Siapa dia? Nabi Allah Samuel. Namanya tak disebut, tapi dalam tafsir disebut. Nabi Allah Samuel. Nabi Allah Samuel ni bertemu dengan orang-orang min malak, daripada pembesar-pembesar Bani Israel ni. Pembesar-pembesar Bani Israel minta apa? Minta, wahai Nabi, datangkan satu orang untuk memimpin kami pergi perang. Jadi Nabi Allah Samuel kata, yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin kamu, raja kamu untuk pergi perang ni siapa? Talut. Talut. Semua orang Bani Israel pada waktu itu menolak Talut. Sebab apa menolak? Sebab Talut ni hanyalah seorang petani, bukan bangsawan, bukan berdarah raja, hanya seorang petani. Tapi diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi raja pada waktu itu, ditolak oleh pembesar-pembesar Bani Israel. Nabi akan menghadapi situasi itu. Masa bila? Masa sampai ke Madinah. Masa sampai Madinah, yang ditabalkan untuk menjadi raja adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampailah Nabi datang, Abdullah bin Ubay bin Salul tak jadi datang. Sebab apa? Tak cukup majoriti. Tak cukup majoriti. Majoritinya semua kepada baginda Nabi SAW. Cancel, Nabi naik jadi pemimpin. Masa tu Abdullah bin Ubay bin Salul kata apa? Sudahlah, orang yang tak datang daripada mana, datangnya selai seminggang, tak ada rumah, tak ada keluarga, ini yang kau nak angkat jadi raja. Sama tak dengan Talut? Sama. Kemudian Talut pergi perang. Lawan siapa? Lawan Jalut. Lawan Jalut, apa Talut kata dalam Quran? Talut kata, yang nak ikut jadi tentera aku ni akan melalui sebatang sungai. Jangan siapa-siapa minum daripada air sungai itu kecuali sedikit. Sedikit dia apa? Seteguk tangan. Seteguk tangan. Siapa minum lebih, dia bukan tentera aku. Siapa minum sedikit, dia tentera aku. Apa sama persamaan dengan Nabi SAW akan berlaku kepada Nabi nanti? Peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar, saya tanya tuan-tuan, Perang Badar tu berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Nabi dengan tentera sahabat-sahabat ni puasa ke tak puasa? Tak puasa tuan-tuan. Buka kitab hadis, Nabi tak puasa. Semua orang kata Nabi puasa kan, dan sahabat ni puasa. Baca dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, dalam peristiwa tu Nabi kata apa? Innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwa lakum. Wal fitru aqwa lakum fa'aftiru. Nabi kata apa? Musuh ni kuat dan berbuka bagus, menjadi kuat untuk badan kamu ni, jasad kamu ni jadi kuat. Kalau wal fitru aqwa lakum, jadi kuat. Fa'aftiru, maka berbukalah. Apa Abu Sa'id Al-Khudri kata? Abu Sa'id Al-Khudri kata, wa kanat azmatan fa'aftarna. Maka itu menjadi kewajipan, maka kita berbuka. Tapi bukanya bukan macam kita. Buka kita memang buka bulan puasa ni kan, tuan-tuan nak sembahyang maghrib dah tak boleh tahiyat akhir dah. Mengah. Tuan-tuan mengah. Tapi zaman Nabi tu, Nabi berbuka, sahabat berbuka. Sebab Abu Zaid Al-Khudri kata sudah menjadi kewajipan kepada itu untuk berbuka untuk lawan tentera Quraisy Mekah. Mereka berbuka. Ada rukhsah untuk mereka. Ada rukhsah untuk mereka. Jadi mereka berbuka. Sama tak dengan kisah Talut dengan Jalut ni? Sama. Iaitu mereka bermakan sikit, minum sikit. Daripada mana? Air sungai. Nanti dekat peristiwa Badar tu nanti, Abu Jahal daripada hujung kepala sampai hujung kaki besi belaka. Tapi kena bunuh dengan dua orang budak kecil. Sayyidina Muaz dengan Muawiz dah berjaya tumbangkan Abu Jahal. Disambung pula oleh Abdullah bin Mas'ud, ditebas oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi yang menumbangkan Abu Jahal siapa? Sayyidina Muaz dengan Muawiz yang masih kecil lagi.
Jalut, yang bunuh Jalut siapa? Bukan Talut, budak kecil juga. Siapa dia? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud baling batu, kena kepala Jalut, matilah Jalut. Sama tak peristiwa dengan perang Badar? Sama. Lebih kurang sama. Itulah mukjizat Al-Quranul Karim. Saya ingat itu saja untuk perkongsian kita pada tengah hari ini. Boleh? Jadi kita berhenti dulu. InsyaAllah di lain ketika kita boleh bertemu lagi. Dipunkan kemaafan. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.